Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita masih di dalam perbincangan dalam memahami tajuk yang akan kita bincangkan, iaitu at-tafaqquhu fid din. Jadi alhamdulillah semenjak daripada awal pengajian sampailah kepada hari ini, kita telah membincangkan lafaz ad-din yang disyarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang ditanya, melalui soalan yang ditanya oleh Sayyidina Jibril berkenaan tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi setelah kita membincangkan tentang hadis tersebut, kita maklumlah bahawa ad-din, pemahaman terhadap ad-din ataupun agama, mestilah merangkumi 3 perkara yang asas. Pertamanya, perbahasan yang berkaitan dengan Islam, yang merangkumi zahir jasad manusia. Yang zahir yang boleh dilihat oleh orang lain, pengamalan Islam tersebut. Setelah itu dia bincangkan tentang permasalahan akidah, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat dan rukun iman yang 6. Dan kemudian di dalam permasalahan ad-din tadi, kita membincangkan tentang permasalahan al-ihsan, yang disyarahkan dengan panjang lebar oleh ulama-ulama di dalam buku tasawuf mereka. Jadi setelah kita membincangkan tentang ketiga istilah tersebut, sebagaimana yang telah ditanya oleh Jibril, maka perbahasan yang nak dibincang pada hari ini ialah berkaitan tentang bagaimanakah ilmu tersebut sampai kepada kita. Bagaimanakah ketiga fardu ain tadi dipindahkan daripada satu generasi kepada satu generasi hinggalah sampai kepada hari ini. Jadi sebagaimana yang kita maklum, Nabi SAW telah menyatakan bahawa al-ulama'u warasatul anbiya, bahawa sesungguhnya ulama-ulama mewarisi nabi-nabi. Jadi yang diwarisi daripada Nabi Muhammad SAW ialah ilmu daripada Nabi SAW. Dan Nabi berkata sesungguhnya nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Jadi sesiapa yang berusaha mengambil ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia telah mengambil satu bahagian yang amat besar, dia telah mengambil satu kurniaan yang amat agung daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam memahami permasalahan tentang ad-din tadi, ataupun bagaimanakah din tersebut berpindah kepada kita, maka Nabi telah menyatakan melalui ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Cuma sekarang ni kita maklum, setiap ulama tadi mereka diberi keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan hidayat untuk memahami agamanya. Jadi sebahagian daripada mereka ada yang menulis pemahaman mereka ataupun kajian mereka dalam buku-buku tertentu, dan sebahagian daripada ulama tadi tidak menulis buku-buku. Jadi kita maklum bahawa manusia akan meninggal dunia, manusia tidak kekal. Semua imam-imam sebagaimana kita maklum, semua kebanyakan besar daripada mereka telah meninggal dunia. Jadi bagaimanakah untuk kita mendalami ilmu yang telah dikurniakan kepada mereka? Maka tak ada cara ialah melainkan dengan kita mengkaji buku-buku yang mereka tulis. Jadi telah menjadi satu tanggungjawab ke atas ulama radhiyallahu ta'ala anhum untuk menulis dan membuat kajian, lalu menyatakan apakah hasil daripada kajian mereka terhadap Quran dan hadis di dalam buku masing-masing. Jadi kita lihat semua imam-imam yang agung, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menulis buku seperti Ar-Risalah, buku seperti Al-Um, dan begitu juga Imam Abu Hasan Asy'ari, mereka menulis buku-buku untuk memindahkan ilmu ini sampai kepada hari ini. Dan begitu juga Imam seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia menulis risalah-risalah dan dihimpunkan dan dibukukan hari ini dan dinamakan dengan Rasail Junaid, risalah-risalah daripada Junaid. Jadi imam-imam yang besar tadi, imam-imam yang menjadi rujukan
bagi ahli sunnah wal jamaah, mereka menulis buku-buku dalam bidang masing-masing. Setengah-setengah ulama menulis buku-buku yang khusus di dalam fardu ain fiqh, kan, dan setengah ulama lagi menulis buku yang khusus di dalam ilmu tauhid, dan sebahagian ulama lagi menuliskan buku yang khusus di dalam ilmu tasawuf. Jadi buku tersebut dipelajari, kan, oleh anak-anak murid mereka dan diajarkan kepada generasi-generasi yang seterusnya. Cuma kita maklum bahawa setiap generasi ataupun setiap uh, anak murid, kan, yang datang mempelajari buku-buku tersebut, setengah daripada mereka mengkaji kitab guru-guru mereka, lalu mereka merengkaskan. Meringkaskannya adalah bertujuan untuk memudahkan pemahaman bagi generasi yang akan datang. Kerana kemampuan untuk memahami secara menyeluruh, kan, kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam yang agung tadi amat susah. Kan, maksudnya memerlukan kepada keilmuan yang amat tinggi, persediaan yang amat tinggi dari segi bahasa Arab, dari segi penguasaan syair-syair Arab, kan, penguasaan nas-nas Al-Quran dan hadis. Maka sebahagian besar daripada kitab ulama-ulama tersebut direngkaskan agar umat Islam di zaman-zaman yang akan datang dapat membaca penulisan-penulisan ataupun hasil intipati daripada kajian mereka dengan keadaan yang amat mudah. Kan, sebagai contohnya fiqh yang ditulis oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu direngkaskan, kan, oleh anak-anak muridnya, kan, termasuklah Imam Ghazali, kan, termasuklah Imam Haramain, dan akhir sekali antara ringkasan tersebut ialah yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dan dinamakan kitab Imam Nawawi tersebut sebagai Minhaj At-Talibin, kan, kitab fiqh yang amat masyhur, kan, kitab fiqh yang dibaca, kan, secara menyeluruh, kan, bagi semua ahli mazhab Imam Syafi'i. Jadi sekarang kita dapat lihat asal penulisan ilmu fiqh ialah daripada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i, dia menulis ilmu fiqh berdasarkan dalil yang ada pada dirinya, dalil yang dia ketahui, dalil daripada Al-Quran dan hadis, lalu dia menulis perbahasan di dalam solat, kan, lalu dia menulis perbahasan di dalam muamalat, kan, perbahasan di dalam jenayat dan segala-galanya. Jadi di sisi imam-imam mujtahid tadi, mereka mempunyai dalil, kan, mereka mempunyai hujah, kan, tentang segala hukum hakam yang mereka nyatakan. Jadi oleh sebab itu sekiranya kita lihat kitab-kitab mereka, kitab-kitabnya amat besar, kan, seperti Al-Um, dia bukanlah satu kitab yang kecil. Jadi imam-imam yang datang selepas daripada mereka mengetahui bahawa umat Islam tidak mempunyai kemampuan, umat Islam tidak mempunyai kekuatan, dan lebih-lebih lagi kita yang bukan daripada kalangan bangsa Arab adalah amat sukar untuk kita mempelajari ilmu fiqh secara terus-menerus daripada kitab-kitab muktabar yang ditulis oleh ulama yang agung, kan, seperti Imam Syafi'i, kan, Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Maka ulama-ulama yang datang terkemudian mereka merengkaskan agar buku tersebut dapat dibaca dalam tempoh masa yang singkat. Dan mereka cuba menyusun semula, kan, menyusun semula tajuk-tajuk, kan, menyusun semula tentang rukun, menyusun semula tentang segala perbahasan agar ilmu fiqh ataupun ilmu tauhid, kan, ataupun ilmu tasawuf tadi dapat dibaca dengan semudah-mudah keadaan. Jadi itulah jasa, kan, ulama-ulama radhiyallahu ta'ala anhum, mereka memudahkan pengajian kepada kita. Sekiranya tidak, amat sukar, kan, untuk kita menunaikan solat, kan, amat sukar untuk kita memahami ilmu tauhid, dan amat sukar untuk kita mempelajari bagaimanakah cara untuk membersihkan diri, apakah kefarduan ke atas manusia dalam membersihkan dirinya dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama radhiyallahu ta'ala anhum, mereka merengkaskan buku-buku yang ditulis oleh imam-imam mereka, dan mereka berusaha mengambil pendapat yang paling kuat, kan, mengkhususkan pendapat-pendapat yang paling kuat, yang paling muktamad di sisi imam-imam mereka di dalam mazhab tersebut, agar kita di akhir zaman ni, ataupun kita orang awam yang tidak mempunyai kekuatan dalam ilmu pengetahuan dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran dan hadis, kita dapat hukum tersebut secara langsung dan kita boleh terus mengamalkannya. Jadi itulah yang diusahakan oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum sepanjang zaman, kan, ulama-ulama mazhab, kan, di dalam fiqh mereka berusaha merengkaskan buku fiqh tadi seringkas mungkin supaya dapat dipelajari di peringkat rendah, kan, seperti kita berumur 7 tahun 6 tahun kita dah dapat mempelajari ilmu fiqh. Begitu juga ulama dalam ilmu tauhid, di sisi mereka terdapat dalil, kan, di sisi Imam Abu Hasan Sy'ari, di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sekiranya kita tanya mereka tentang dalil, mereka mengetahui, kan, secara yakin semua dalil-dalil tentang apa yang mereka nyatakan di dalam kitab-kitab mereka. Tapi
perbahasan tersebut panjang, kan perbahasan tadi luas, adanya perdebatan, adanya penghujahan di dalam dalil-dalil mereka. Jadi untuk kita ajarkan di zaman kita ataupun di zaman ini ataupun nak dibincangkan di peringkat rendah, di sekolah rendah untuk diajarkan kepada anak-anak kita, adakah kita perlu kan, untuk menceritakan segala-gala yang dinyatakan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari tadi kepada kanak-kanak di peringkat rendah. Maka oleh sebab itulah ulama yang datang, kan, anak-anak murid kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, di setiap zaman mereka berusaha, kan, berusaha dengan usaha yang bersungguh-sungguh merengkaskan ilmu tauhid. Sebagaimana anak murid, kan, bagi Imam Syafi'i berusaha bersungguh-sungguh merengkaskan ilmu fiqh. Maka di dalam kitab tauhid kita dapat lihat kitab yang amat ringkas seperti Ummul Barahim. Dan terdapat lagi kitab yang lebih ringkas lagi daripada itu, iaitu Risalah Bajuri, kan, yang ditulis oleh Syekh Islam Al-Bajuri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sekarang ni kita dapat lihat bagaimanakah ilmu tadi sampai kepada kita. Ilmu yang ada di sisi kita pada hari ini, sama ada ilmu fiqh ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf, ilmu tadi ditulis oleh ulama yang agung, kan, seperti Imam Syafi'i, ditulis oleh ulama yang besar seperti Imam Abu Hasan Asy'ari dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Dan mereka berada di zaman keemasan Islam, kan, mereka berada di zaman salafus salih, maksudnya kurun yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Kurun yang dinyatakan oleh Nabi bahawa itulah sebaik-baik kurun daripada kurun umatku. Jadi mereka ialah manusia yang amat berilmu. Kan, mereka ialah manusia yang amat dekat dengan zaman kenabian. Kan, mereka bertemu dengan tabi'in. Setengah daripada mereka bertemu dengan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mereka mempunyai ilmu yang tinggi. Kan, mempunyai hidup di zaman yang amat berkeberkatan. Cuma sekarang ni ilmu yang ada di sisi mereka, ilmu yang diwariskan daripada mereka diringkaskan untuk memudahkan pengajian. Maka hadir di hadapan kita pada hari ini kitab yang amat ringkas dalam fiqh seperti Matan Abi Syuja'. Dan wujud di hadapan kita pada hari ini kitab yang amat ringkas di dalam ilmu tauhid seperti Risalah Tauhid, Risalah Al-Bajuri, yang Imam Bajuri nyatakan ilmu tauhid tadi secara amat ringkas. Jadi sekarang apabila kita pegang satu-satu kitab fiqh seperti Matan Abi Syuja' yang ada, kan, yang dipelajari di kala ini, sekiranya kita buka kitab fiqh tersebut, kita hanya mendapati Imam Abi Syuja' menyatakan perkara secara asas. Rukun sembahyang 1, 2, 3 dia cerita. Apa lagi? Perkara-perkara sunat dan sembahyang dia ceritakan. Jadi di dalam buku tersebut tidak terdapat dalil. Kan, di dalam buku tersebut tidak dinyatakan nas Al-Quran, tidak dinyatakan nas-nas hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena faham apakah tujuan. Mengapakah mereka menulis buku sedemikian? Mengapakah mereka tidak menyatakan dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis ataupun ijma' ataupun qiyas di dalam buku-buku fiqh mereka? Jadi jawapannya ialah kerana buku tadi diringkaskan dan ditulis untuk orang yang baru ataupun orang yang ingin di peringkat awal memahami dan mengamalkan ilmu fiqh. Jadi oleh sebab itulah buku-buku tadi ditulis dengan begitu rupa amat ringkas. Adapun sekiranya orang yang ingin mendalami ilmu agama ataupun ingin memahami fiqh dengan lebih jauh, maka dia boleh mempelajari kitab-kitab yang lain. Kan, dia boleh membuka kitab-kitab yang lain di dalam mazhab. Di dalam mazhab Syafi'i ataupun di dalam mazhab Hanafi, kan, mereka boleh membaca kitab-kitab yang lebih tinggi, yang di dalam kitab-kitab tersebut dinyatakan dalil bagi setiap permasalahan yang dinyatakan di dalam kitab-kitab yang kecil tadi. Cuma perbezaannya ialah kitab-kitab yang amat nipis, kan, kitab-kitab yang kecil di dalam ilmu fiqh ataupun ilmu tauhid ataupun ilmu tasawuf diringkaskan, dinyatakan hanya perkara yang penting, tidak dinyatakan dalil daripada Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tujuan ni adalah untuk memudahkan pengajian dan untuk meringkaskan masa pengajian. Tapi sekiranya pelajar tadi ingin mendalami ilmu agama Islam, maka dia boleh mempelajari, kan, satu kitab demi satu kitab demi satu kitab, dan akhirnya dia akan berjumpa juga dengan kitab-kitab yang ditulis di dalam mazhab. Kitab-kitab yang ditulis dari kalangan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan kitab-kitab yang ditulis di dalam ilmu tasawuf, yang kitab tadi menyatakan dalil, kan, menyatakan dalil secara terperinci, sama ada daripada Quran ataupun daripada hadis, kan, ataupun daripada ijma' ataupun qiyas. Jadi sekarang ni sekiranya kita melihat, kan, buku-buku fiqh yang kecil, sekiranya tidak dinyatakan dalil daripada Quran dan hadis, maka itu bukanlah satu kekurangan, kan, itu bukanlah satu keaiban. Dan janganlah kita sekali-kali menyangka, kan, bahawa ulama tersebut tidak mengetahui ataupun tidak memahami ataupun tidak menyedari adakah perkara yang mereka nyatakan tadi mempunyai dalil ataupun tidak. Bahkan mereka mengetahui kerana mereka telah mempelajari daripada satu kitab demi satu kitab. Cuma untuk menulis satu buku, kan, bagi peringkat rendah, bagi peringkat kanak-kanak ataupun bagi peringkat
orang yang tidak sempat untuk mendalami ilmu agama, maka tidak perlulah kita menyatakan semua perkara yang dinyatakan oleh imam-imam mazhab yang agung tadi, kerana mereka tidak mempunyai masa dan tidak mempunyai kemampuan. Tapi kita kena yakinlah bahawa semua ringkasan ataupun yang dipanggil sebagai matan tadi, semua ringkasan ilmu agama Islam, sebagaimana ringkasan di dalam ilmu tauhid, ringkasan di dalam ilmu fiqh ataupun di dalam ilmu tasawuf, ringkasan-ringkasan tersebut ialah intipati daripada ajaran imam-imam. Kan ilmu fiqh yang kita pakai pada hari ini ialah intipati yang amat padat yang ditapis daripada ajaran Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Begitu juga ilmu tauhid kan yang kita pelajari, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama' dan basar tadi, itu ialah intipati kan yang amat padat, yang amat penting daripada segala perkara yang dinyatakan oleh Imam Abu Hasan Sy'ari radhiyallahu taala anhu. Dan begitulah juga di dalam ilmu tasawuf. Jadi apabila kita mempelajari kitab-kitab tersebut, pertama sekali yang kita perlu sedari ialah ulama-ulama merengkaskan kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang panjang, ialah bertujuan untuk memudahkan pengajian. Dan kedua, jangan sekali-kali kita menyangka yang tidak baik ataupun kita tersalah sangka lalu kita mengatakan ulama-ulama tadi tidak mengetahui dalil. Yang amat mengetahui dalil ialah imam-imam yang agung seperti Imam Syafi'i, dan kita mengambil ilmu daripada dia. Cuma kita mengambil intipati daripada ilmunya, ataupun kita mengambil ringkasan daripada ilmu Imam Syafi'i yang amat luas seperti laut tadi. Kan maksudnya sekiranya kita menghabiskan seumur hidup kita untuk mencapai setitik ataupun daripada ilmu Imam Syafi'i tadi, mungkin kita tak boleh nak sampai. Jadi sebab itulah ada ulama-ulama yang datang kan, seperti Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Imam Al-Haramain, kan, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Mereka berusaha meringkaskan ilmu-ilmu daripada imam-imam yang agung tadi, dan tujuan mereka meringkaskan tadi tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memudahkan umat Islam, kan, untuk memudahkan kita, yang terutamanya kita di akhir zaman kan, yang amat begitu banyak sekali cubaan dan gangguan yang pada zaman kita hari ini. Jadi ulama tadi meringkaskan buku dengan tujuan semata-mata agar kita boleh semayang semenjak umur kita 7 tahun. Kan kita boleh memahami, mengenal Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada kita kecil lagi, dengan membaca ringkasan-ringkasan di dalam ilmu tauhid. Jadi sebagai contoh yang nak kita bincangkan hari ini, contoh kan bagi permasalahan yang dinyatakan oleh ulama radhiyallahu taala anhum dan kita amalkan sehingga ke hari ini. Dan kita amalkan berhari-hari, bertahun-tahun, dan ramai daripada orang awam tidak mengetahui daripada manakah sumber hukum tersebut. Kan daripada manakah ulama tadi menyatakan hukum. Jadi sebagai contohnya yang nak dibincangkan hari ini ialah perbahasan yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu di dalam kitab solat. Kan dalam bab yang menyatakan tentang solat-solat sunat. Maksudnya semenjak kan berkurun-kurun zamannya di tanah air kita, maksudnya di Nusantara ni, kita mengamalkan solat-solat sunat. Kerana ada solat sunat yang kita buat sebelum daripada fardu, ada solat sunat yang kita buat setelah kita menunaikan fardu. Jadi sebahagian besar daripada solat-solat sunat tersebut kita dah mengamalkannya berpuluh-puluh tahun. Dan apabila kita mempelajari di dalam kitab fiqh, ulama cuma menyatakan ada solat sunat yang dihukumkan muakkad, kan, seperti sebelum zuhur dan selepas zuhur. Dan ada juga solat sunat yang dihukumkan tidak muakkad. Tapi kita kena itu kenyataan oleh ulama-ulama fiqh. Kan mereka menghukumkan adanya solat sunat sebelum kefarduan dan selepas kefarduan. Tetapi kita kena maklum bahawa ulama yang menyatakan ini ialah satu ibadat sunat, kan, ini ialah satu ibadat sunat yang muakkad ataupun ini ialah sunat yang tidak muakkad, mereka berpegang kan kepada ulama-ulama yang terlebih agung. Kan mereka mengeluarkan hukum tersebut kerana berpandukan kepada ulama-ulama yang lebih mengetahui, iaitu Imam Syafi'i, kan, imam-imam yang agung tadi. Di sisi mereka terdapat semua dalil. Kan di sisi mereka lah segala intipati hukum, dalil, segala permasalahan yang dinyatakan ataupun yang kita amalkan pada hari ini. Jadi sebagai contohnya, kan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam menyatakan tentang permasalahan sunat tadi, Imam Nawawi menyatakan terdapat kan sunat sebelum zuhur, kan, begitu juga solat sunat kan selepas zuhur, kan, dan setengah ulama mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur, dan setengah ulama mengatakan ada 4 rakaat selepas zuhur. Dan di dalam tak kala Imam Nawawi menyatakan tadi tentang solat sunat, maka di akhir tadi Imam Nawawi menyatakan bahawa wa raka'atani khafifatani qabla al-maghrib. Maksudnya antara solat sunat yang dinyatakan di dalam mazhab Syafi'i ialah
solat sunat 2 rakaat yang amat ringan. Kan 2 rakaat yang ringan qabla maghrib, sebelum maghrib. Dan Imam Nawawi berkata, qultu wa huma sunnatun 'ala sahihi. Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya Minhaj Talibin, kan kitab yang yang masyhur, kitab yang amat muktamad di dalam fiqh, di dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menyatakan bahawa kedua-dua rakaat tadi, kedua-dua rakaat sebelum daripada maghrib ialah sunnatun, dihukumkan sunat, 'ala sahihi, di atas pendapatnya sahih. Jadi Imam Nawawi menyatakan bahawa kerana terdapat fa fi sahihil Bukhari al-amru bihima, kerana terdapat arahan yang menyuruh umat Islam solat 2 rakaat sebelum maghrib. Dan Imam Nawawi kata arahan tersebut datang daripada Nabi Muhammad SAW dan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Maka oleh sebab itulah kita di Malaysia semenjak berkurun-kurun umat Islam daripada dulu, dan umat Islam yang bermadzhab Syafi'i di seluruh dunia, mereka menunaikan solat 2 rakaat sebelum solat maghrib tadi. Jadi itu ialah nas, kan, nas daripada Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Imam Nawawi menyatakan sedikit saja. Maksud Imam Nawawi kerana dia sedang membuat ringkasan bukunya tadi, dia tulis dalam bentuk yang ringkas, maka Imam Nawawi hanya menyatakan terdapat arahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam solat 2 rakaat sebelum maghrib, kerana arahan tersebut datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. Itu nas daripada Imam Nawawi. Dan jadi apabila kita melihat Imam Nawawi mengetahui dalil, dan Imam Nawawi ialah ulama yang banyak menulis, syarah-syarah hadis. Imam Nawawi juga ialah yang menulis hadis 40. Dia juga yang mensyarahkan Sahih Muslim. Jadi di sisinya, di dalam ilmunya ada nas-nas yang menyebabkan Imam Nawawi menghukumkan sunat 2 rakaat sebelum kita menunaikan fardu maghrib. Cuma Imam Nawawi dia sedang menulis buku yang ringkas, kan, dia sedang menulis matan fiqh yang ringkas yang dinamakan sebagai Minhaj Talibin. Maka ulama lainlah yang datang, kan, selepas daripada Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, ulama lain yang datang mensyarahkan kalam Imam Nawawi tadi. Jadi sebagai contohnya kitab yang amat masyhur, kan, yang mensyarahkan kitab Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala tersebut ialah Mughnil Muhtaj, yang ditulis oleh Khatib Syarbini radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sekarang kita cuba lihatlah apakah yang dinyatakan oleh Khatib Syarbini. Ini kita bincang ni sebagai satu contoh. Kan, maksudnya yang sampai kepada kita hari ini ialah semata-mata ringkasan. Kan, yang sampai kepada kita ialah ilmu yang diringkaskan daripada satu generasi, diringkaskan supaya kita dapat terus mempelajari dan terus mengamalkannya. Tapi sekiranya kita ada kemampuan, sekiranya kita ingin mendalami dengan lebih jauh, kan, sekiranya kita mempunyai keinginan yang amat kuat untuk mengetahui dalil-dalil, maka kita boleh baca, kan, buku-buku yang lebih besar, kan, syarah-syarah kepada ringkasan-ringkasan tersebut. Jadi sebagai contohnya syarah yang ditulis oleh Khatib Syarbini ni, dia mensyarahkan kalam Imam Nawawi tadi. Imam Nawawi menyatakan bahawa 2 rakaat sebelum maghrib ialah sunat, kan, di atas pendapat yang sahih kerana terdapat arahan di dalam Sahih Bukhari. Jadi Khatib Syarbini dalam syarahnya menyatakan bahawa lafaz yang dinyatakan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya ialah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla salatil maghrib. Maksudnya Imam Bukhari membuat satu bab, kan, di dalam kitabnya menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis, sallu, hendaklah kamu solat wahai umat Islam. Kan, wahai umat Islam, hendaklah kamu solat qabla salatil maghrib, sebelum solat maghrib. Jadi ada arahan, kan, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga menambah bahawa liman sya'a, kan, bagi mereka yang mengkehendakinya. Jadi Imam Khatib Syarbini menyatakan Nabi menambah, kan, sesiapa hendaklah kamu solat, kan, sebelum solat maghrib, liman sya'a, bagi siapa yang ingin untuk solat, kan. Jadi Khatib Syarbini menyatakan dikhawatiri, kan, orang Islam menganggapnya sebagai kefarduan. Maksudnya terdapat arahan daripada Nabi SAW agar kita solat, kan, sebelum maghrib 2 rakaat. Tetapi sekiranya Nabi mengarah dengan arahan yang pasti, kan, sebagaimana arahan daripada Al-Quran, tanpa dinyatakan adakah arahan ini pilihan manusia ataupun wajib diamalkan, maka dia khawatiri manusia tersalah faham lalu menganggap 2 rakaat sebelum maghrib sebagai kefarduan. Maka Nabi menyatakan semayanglah 2 rakaat sebelum maghrib liman sya'a, bagi siapa yang ingin. Jadi Khatib Syarbini menyatakan
Nabi melafazkan liman sya'a, bagi sesiapa yang berkeinginan, adalah tujuan agar manusia memahami itu ialah ibadat sunat. Kan bukanlah ibadat yang difardukan seperti solat zuhur, kan? Ibadat yang difardukan seperti solat asar. Jadi Imam Khatib Syarbini menyatakan bahawa di dalam riwayat yang dinyatakan oleh Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, arahan ialah semata-mata solat. Kan hendaklah kamu solat sebelum daripada kefarduan solat maghrib. Jadi Khatib Syarbini menyatakan bahawa tiada keterangan daripada Nabi tentang berapakah bilangan rakaat tersebut yang nak disolatkan, yang nak kita amalkan sebelum daripada solat fardu maghrib. Tapi Khatib Syarbini menyatakan bahawa di dalam Sunan Abi Daud, diriwayatkan daripada Abi Daud, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu qabla al-maghrib raka'ataini." Hendaklah kamu solat kan sebelum maghrib sebanyak 2 rakaat. Dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada hadis Anas radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya anna kibar as-sahabati kanu yabtadiruna as-sawariya lahum. Maksudnya Anas menceritakan bahawa sesungguhnya sahabat-sahabat, kan sahabat-sahabat yang besar, kan maksud sahabat-sahabat yang lama di dalam Islam, mereka bersegera kepada tiang-tiang masjid untuk menunaikan 2 rakaat idza azana al-maghrib, idza uzzina al-maghrib, kan apabila telah diazankan azan maghrib. Dan di dalam riwayat Muslim ada ditambah hatta innar rajula al-ghariba la yadkhulul masjidah fayahsabu as-salata qad sulliyat. Sehingga orang yang tidak mengetahui keadaan tersebut, kan orang yang jarang datang kepada Masjid Nabawi tadi, apabila mereka masuk ke dalam masjid, kan sebelum sebelum sahabat-sahabat menunaikan solat fardu maghrib, mereka akan melihat solat seolah-olah telah didirikan. Kerana sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersegera, kan mereka masing-masing bangun kan untuk sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib. Ini nasnya. Itu pendapat yang muktamadlah yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dan Khatib Syarbini, kan yang mensyarahkan kitab Imam Nawawi tadi, menyatakan dalil-dalilnya. Jadi sekarang ni ketahuilah kita, kan kita yang telah mengamalkan solat-solat sunat, kan sebagaimana solat sunat sebelum zuhur, kan ataupun solat sunat sebelum maghrib, kan sebagaimana telah dibincangkan sebagai contoh tadi, yakinlah kita kan bahawa arahan sebenar ialah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ulama fiqh tadi mereka menyusun semula, mereka mengumpulkan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka nyatakan di dalam kitab-kitab mereka, dan kita terus mempelajari apa yang telah dinyatakan oleh mereka untuk memudahkan pengajian dan untuk menjimatkan masa, untuk meringkaskan masa tersebut. Tapi apabila kita baca kan daripada syarah-syarah yang panjang yang ditulis oleh ulama, dapatlah kita ketahui bahawa Imam Syafi'i tidak bercakap daripada dirinya sendiri, kan apa yang dinakalkan, apa yang diriwayatkan di dalam mazhab kan daripada imam-imam yang agung, hendaklah kita beriktikad kan di dalam diri kita bahawa mereka bukanlah manusia yang memandai-mandai di dalam agama Islam. Kan mereka tadi amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat takutkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan sekali-kali mereka mencipta ibadat. Kan tidak akan sekali-kali mereka cipta ibadat di dalam agama Islam. Jadi apabila kita lebih mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita at-tafaqquh dari, dalam usaha kita memahami agama Islam, kita dapat lihat bahawa semua apa yang telah kita amalkan pada hari ini, kan sebahagian besar yang diajar di dalam mazhab Syafi'i tadi, semua amalan-amalan tadi sebenarnya ada dalil-dalil dan nas. Cuma pengajian kan ataupun pengkajian kita lah yang akan mendedahkan kita kepada dalil-dalil tadi. Sekiranya kita memahami bahasa Arab, kan sekiranya kita boleh membaca kitab-kitab turas yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Haytami, kan, ataupun yang ditulis oleh Imam Ramli, ataupun yang ditulis oleh Imam Nawawi, nescaya kita akan mendapati terdapat dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun hadis, kan, yang dinyatakan oleh ulama yang menyokong pendapat-pendapat dan amalan-amalan yang dinyatakan di dalam mazhab Syafi'i tadi. Jadi itu sedikitlah tentang contoh, kan bagaimanakah ringkasan-ringkasan yang dibuat oleh imam-imam mazhab ataupun yang dibuat oleh ulama-ulama tauhid. Ringkasan tersebut bukanlah tidak mempunyai sandaran. Bahkan ringkasan tadi dibuat sebegitu rupa dalam bentuk yang ringkas demi semata-mata untuk memudahkan pengajian umat Islam. Itulah dipanggil kerahmatan, atau itu dipanggil kasih sayangnya ulama terhadap umat Islam.
kan mereka berusaha, biarlah mereka yang susah, kan biarlah mereka berusaha meringkaskan agar umat Islam di seluruh dunia boleh kan mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan begitu mudah sekali. Jadi sebagai contohnya, macam dalam kitab ni dia menyatakan juga bahawa sebahagian sahabat menyatakan seperti yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Kan Ibnu Umar mengatakan bahawa dia tidak pernah melihat seseorang kan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan 2 rakaat tersebut. Yang dimaksudkan di sini ialah 2 rakaat sebelum maghrib. Maka Imam Baihaqi dan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa Ibnu Umar menafikan sesuatu perkara, tetapi ulama-ulama yang lain ataupun hadis-hadis riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa perkara tadi diarahkan, menyatakan bahawa solat sunat sebelum maghrib ialah arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ataupun riwayat yang mensabitkan ataupun riwayat yang mengesahkan bahawa terdapat 2 rakaat tadi lebih banyak ataupun lebih ramai orang yang menyatakan bahawa sesungguhnya terdapat 2 rakaat yang meriwayatkan daripada Nabi terdapat 2 rakaat sebelum maghrib daripada mereka yang menafikannya. Maka oleh sebab itu ulama kata pendapat Ibnu Umar yang menyatakan bahawa dia tidak pernah melihat tidak dijadikan hujah. Maksudnya terdapat riwayat-riwayat yang lain kan seperti mana yang dinyatakan oleh Bukhari, maka kita mempegang dengan pendapat tersebut. Kerana kaedah di sisi ulama, orang yang mengesahkan sesuatu perkara ataupun orang yang mensabitkan sesuatu perkara ataupun orang yang menyatakan sesuatu perkara itu lebih didahulukan daripada orang yang menafikan. Kerana orang yang menyatakan sesuatu perkara ataupun orang yang mensabitkan sesuatu perkara tadi di sisinya mempunyai ilmu, kan di sisinya mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang yang menafikan. Sebagaimana kita melintas jalan dan kita melihat ada berlakunya kemalangan dan seseorang yang lain menafikan. Jadi kita yang melihat, kita mempunyai ilmu, maka sebab itu kita mengesahkan. Kita tadi mengisbatkan berlaku sesuatu kemalangan. Adapun orang yang tidak melihat, mungkin kerana pada ketika itu dia tidur, mungkin semasa melintas jalan tadi, ataupun dia tidak melalui jalan yang salah, kan, ataupun apa saja halangan yang menyebabkan dia tidak melihat kemalangan tersebut, maka dia menafikan kemalangan. Jadi di sisi apabila bertembung kan sesuatu permasalahan di dalam agama Islam, sebahagian ulama mengisbatkan, sebahagian ulama mengesahkan, dan apabila ada satu pihak yang menafikan, dan apabila bertembung kedua-dua keadaan tersebut, maka yang menegaskan tadi ataupun yang mengisbatkan sesuatu perkara didahulukan. Kerana di situ ada ilmu yang lebih kan yang tidak dimiliki oleh orang yang menafikan. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan contoh yang telah kita bincangkan tadi, kita dapat beramal, dan kita dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat beribadat dengan keadaan yang betul-betul yakin. Dan ini satu contohlah daripada semua permasalahan yang dinyatakan di dalam mazhab. Jadi apabila kita mengamalkan mazhab Syafi'i ataupun setengah negara mengamalkan mazhab yang lain, kita sebagai umat Islam, kita yang bertaklid dan kita yang mengikut ulama-ulama yang agung tadi, hendaklah ada keyakinan kan di dalam diri kita. Apabila kita mengikut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kita sebenarnya mengamalkan arahan daripada Nabi Muhammad yang diambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semata-mata kita tersekat pada Imam Syafi'i, lalu kita mengatakan Imam Syafi'i mencipta amalan tersebut ataupun ibadat tadi tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Kerana kita kena maklum, mereka imam-imam mazhab yang agung tadi berusaha menyusun ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka meringkaskan, meletakkan bab, menyusun bab pertama sebagai ibadat sebagainya. Tak ada tujuan yang lain melainkan untuk memudahkan umat Islam. Jadi kita apabila kita mempelajari ilmu-ilmu yang didatangkan ataupun yang diriwayatkan daripada mereka, hendaklah kita berpegang dengan yakin. Kan? Kita hendaklah meyakini dengan sebenar-benar keyakinan di dalam diri kita bahawa ilmu yang datang daripada mereka tidak lain dan tidak bukan ialah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka menyusun kan, dan mereka menulis sebagaimana semua ilmu-ilmu yang lain, kan, semua ilmu-ilmu yang lain daripada Rasulullah SAW ditulis, kan, disusun di dalam buku-buku agar dapat dipelajari, kan, sebagaimana ilmu mustalah hadis, kan, sebagaimana ilmu usul fiqh, kan, sebagaimana ilmu ulum tafsir. Itu semua ialah ilmu-ilmu yang diambil, kan, ilmu-ilmu yang wujud di dalam agama Islam yang ditulis oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum, tidak lain dan tidak bukan melainkan untuk memudahkan pengajian agar umat Islam dapat mengetahui, terdapat ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahaskan tentang ilmu tauhid. Ini ialah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membahaskan tentang ilmu fiqh. Jadi apabila kita dah mempelajari
fardu ain tadi secara asas. Kan ilmu fiqhnya, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Dan apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan kita bertemu dengan hadis-hadis, maka amat mudah untuk kita mengenali, oh inilah hadis ni menceritakan tentang permasalahan hati manusia. Hadis ni menceritakan tentang ibadat sahih manusia. Hadis ni menceritakan tentang akidah. Kan? Akidah, keimanan yang perlu dipegang oleh umat Islam. Jadi apabila kita dah memahami lah perkara tersebut, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kepada kita kekuatan dan memberikan kepada kita keyakinan dalam kita mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita tadi dapat berpegang kan dengan lebih kuat lagi selepas ini dengan apa yang dinyatakan oleh ulama, kerana mereka bukanlah orang kan yang bercakap tanpa ilmu, bahkan ilmu mereka sebagaimana yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i apabila dia bercakap, percakapannya amat tinggi dan percakapannya amat cantik dan percakapannya amat tersusun, amat berbunga-bunga, bahasa yang digunakan amat tinggi, sehingga kan ulama, anak-anak murid Imam Syafi'i berkata, sekiranya Imam Syafi'i menulis kitabnya dengan bahasa yang digunakan dalam pertuturannya, nescaya tidak ada siapa pun yang akan boleh memahami kitabnya dengan sempurna, kerana Imam Syafi'i mempunyai bahasa yang amat tinggi. Cuma apabila mereka menulis buku, kan mereka cuba memudahkan semudah-mudah mungkin agar mudah dipelajari oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan kepada kita kefahaman kan di dalam agamanya dan kefahaman terhadap bagaimanakah agama tu perlu diamalkan, bagaimanakah ilmu tadi, agama tadi sampai kepada kita, kan bagaimanakah ilmu agama tadi perlu dipelihara, dan bagaimanakah dan kita perlu juga mengetahui musuh-musuh yang cuba merosakkan agama Islam tadi. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi kita peluang lah untuk mempelajari ilmunya dan memberi petunjuk dan hidayah kepada kita. Moga-moga kita bertemu di sesi yang akan datang. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.